Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Para penonton, pendengar, tuan-tuan yang dihormati, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran Puan Nur Aini binti Hanafiah yang merupakan Ketua Cawangan Media Cyber dari Jabatan Penerangan Negeri Perlis yang mewakili Sekretariat Pertandingan Mencipta Video Pendek RAS ASEAN yang bersiaran secara rakaman dari Muzium Kota Kayang bagi slot kita hari ini iaitu Influencer at Japan. Apa khabar Puan? Baik. Sihat hari ini? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, bolehkah Puan jelaskan serba sedikit tentang latar belakang serta objektif pertandingan RAS ASEAN ini? Baik, terima kasih Puan. Salam sejahtera. Bagi pihak Sekretariat Pertandingan Mencipta Video Pendek RAS ASEAN, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi ruang di dalam rakaman Influencer at Japan bagi rakaman kita pada hari ini. Untuk makluman para penonton, Jabatan Penerangan Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mencipta video pendek Right Informations Saves and Empowers ASEAN atau nama ringkasnya RAS ASEAN. Pertandingan yang bermula pada awal Mei ini sehingga pada 30 Jun akan datang. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai pertandingan RAS ASEAN ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang mengenai bagaimana dan apakah tujuan pertandingan ini diadakan. Pertandingan RAS ASEAN merupakan program di bawah Jawatan Kuasa Kebudayaan dan Penerangan ASEAN, ASEAN Community of Culture and Information atau akronimnya ASEAN COCI, dan merupakan program yang jolong-jolong kali dianjurkan. Idea bagi penganjuran pertandingan ini dicetuskan oleh negara Filipina. Sebagaimana kita sedia maklum, terdapat sebilangan ahli dalam masyarakat pada masa kini yang mempunyai sikap suka berlumba-lumba untuk menjadi orang pertama atau yang paling pantas menyebarkan sesuatu maklumat. Sikap ini sedikit sebanyak menyebabkan mereka cenderung mengongsikan apa sahaja maklumat tanpa menyimak dahulu kesahihan faktanya. Sikap ini juga menjadi antara punca menyebabkan penyebaran maklumat palsu dalam kalangan orang ramai semakin berleluasa. Percambahan berita dan maklumat palsu ini menambahkan lagi cabaran dalam menangani isu-isu pandemik COVID-19 oleh negara-negara di rantau ASEAN. Bertitik tolak daripada itu Puan Fina ya, negara Filipina mengambil inisiatif merangka sebuah program pertandingan mencipta video pendek berkaitan infodemik bagi diimplementasikan di semua negara-negara anggota ASEAN, iaitu pertandingan mencipta video pendek Right Informations Save and Empowers ASEAN atau RAS ASEAN. Untuk makluman Puan Fina, kertas permohonan pelaksanaan RAS ASEAN telah dikemukakan dalam Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Kebudayaan dan Penerangan dalam ASEAN atau singkatannya ASEAN SCI yang ke-22 pada 27 Mei 2021. Program ini kemudiannya diangkat dan diluluskan pelaksanaannya oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Kebudayaan dan Penerangan ASEAN COCI ke-56 pada 8 September 2021. Dan menjadi program baharu di bawah kalender ASEAN COCI ini bagi tahun 2022 dan juga untuk tahun ini. Tempoh untuk melaksanakan program ini pada asalnya Puan Fina adalah bermula pada Mac 2023. Namun ASEAN COCI kemudiannya telah melanjutkan tempoh pelaksanaan program ini sehingga pada hujung 31 Ogos. Jadi untuk makluman juga, Mesyuarat ASEAN COCI ini memutuskan agar semua negara anggota ASEAN melaksanakan program RAS ASEAN di peringkat kebangsaan dan menentukan 3 pemenang terbaik bagi setiap negara masing-masing. Semua negara anggota ASEAN kemudiannya Puan Fina akan perlu kemukakan salinan video hanya untuk 3 pemenang sahaja kepada negara Filipina yang merupakan urus setiap induk untuk program ini.
Negara Filipina akan mengedarkan kompilasi video semua pemenang RAS ASEAN ini kepada semua anggota ASEAN untuk disebar dan dipromosi menerusi beberapa platform seperti media sosial, media elektronik dan juga sebarang media yang boleh dipromosikan. Bersesuaian dengan pertandingan ini dianjurkan, tema yang dipilih bagi pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN adalah RAS ASEAN Countering the Infodemic. Menyentuh berkenaan objektif yang ingin dicapai melalui penganjuran RAS ASEAN secara umumnya. Kami mengharapkan agar program ini mampu mewujudkan kesedaran kepada orang ramai terhadap kesan berbahaya yang dicetuskan oleh berita atau maklumat palsu. Selanjutnya, program ini juga diharap memberikan galakan kepada masyarakat, terutama sekali generasi muda, untuk sama-sama melibatkan diri dalam usaha kerajaan membantras atau meminimumkan impak berita atau maklumat palsu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, soalan seterusnya, siapakah yang boleh menyertai RAS ASEAN ini? Adakah terdapat had umur untuk peserta yang ingin menyertai pertandingan ini? Terima kasih Puan Fina. Untuk soalan kedua daripada Puan Fina, izinkan saya berkongsi berkenaan penyertaan untuk pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN terbuka untuk 2 kategori sahaja, iaitu kategori murid sekolah, iaitu warga negara Malaysia berumur 16 hingga 18 tahun yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan dan swasta di Malaysia, dan juga bagi kategori yang terbuka untuk iaitu kategori kedua adalah juga perlu menjadi seorang warga negara Malaysia berumur 19 sehingga 25 tahun dan berada sama ada di dalam Malaysia maupun di luar negara. Had umur peserta iaitu 16 hingga 25 tahun untuk pengetahuan Puan Fina dan semua penontonnya telah ditetapkan oleh pihak ASEAN COCI yang mana badan ini mengenal pasti lingkungan umur tersebut merupakan pengguna dominan media sosial, iaitu platform di mana berita atau maklumat palsu paling banyak dicetus dan disebarkan. Sebagaimana saya maklumkan di awal perbincangan tadi, pelaksanaan pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN ini adalah selama 2 bulan, iaitu pada bulan ini sehingga pada bulan hadapan. Tujuannya adalah tidak lain untuk memberi peluang kepada seberapa ramai peserta yang berminat supaya tidak ketinggalan mengambil bahagian bagi pertandingan ini. Di samping membuat hebahan di laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia dan juga di media-media sosial rasmi jabatan-jabatan, pihak Sekretariat juga mengatur gerak kerja awal dengan mengedarkan poster pertandingan melalui Jabatan Penerangan Negeri dan juga Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara untuk disampaikan kepada orang ramai yang mungkin berminat dengan pertandingan ini. Di samping itu, beberapa aktiviti turun padang ke beberapa lokasi serta sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara juga dirancang bagi menyebar luas lagi maklumat berkaitan. Seterusnya Puan, bolehkah Puan mengulas serba sedikit mengenai syarat-syarat dan peraturan pertandingan ini? Terima kasih Puan Syafina. Untuk menjawab bagi soalan 3 secara ringkas, peraturan-peraturan bagi pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN adalah seperti berikut. Semua peserta yang ingin mengambil bahagian dalam pertandingan ini dikehendaki menyediakan sebuah video pendek dalam bahasa Malaysia ataupun berbahasa Inggeris dengan durasi 1 minit dan mempunyai sarikata dalam bahasa Inggeris. Video tersebut perlu mengandungi mesej mengenai kesan negatif atau bahaya penyebaran infodemik yang selari dengan tema pertandingan, iaitu RAS ASEAN Countering the Infodemic.
Syarat yang kedua, penghasilan video pendek menggunakan peralatan peserta sendiri, sama ada menggunakan perakam video atau telefon pintar. Kandungan video yang disediakan adalah bebas mengikut kreativiti peserta dan boleh mengandungi satu atau lebih elemen-elemen seperti lakonan, animasi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kandungan tersebut mestilah tidak mengandungi sebarang unsur kecaman, hinaan atau menyinggung sensitiviti mana-mana pihak dan tidak mengandungi perkara-perkara yang tidak beretika yang boleh menjejaskan imej negara. Untuk syarat penyertaan yang ketiga, tiada had jumlah peserta yang ditetapkan bagi peserta-peserta dari mana-mana sekolah, institusi atau organisasi kerana semua peserta adalah bertanding atas kapasiti individu dan tidak mewakili sekolah, institusi maupun organisasi. Bagi syarat yang keempat, peserta boleh menghantar seberapa banyak video penyertaan yang diingini. Walau bagaimanapun, penganjur berhak menolak penyertaan video yang tidak berkaitan atau tidak menepati syarat pertandingan. Video yang disediakan juga perlulah karya asli peserta. Sekiranya didapati peserta menghantar karya yang diplagiat ya Puan Fina, penyertaan serta-merta dibatalkan. Ya. Jadi untuk syarat yang kelima, pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian menggunakan borang rasmi yang disediakan oleh penganjur sahaja. Format video yang ditetapkan adalah MOV, AVI atau MP4 sahaja dan bersaiz 1920 x 1080. Resolusi video pula perlu tidak kurang daripada 720 HD dan maksimum 1080 HD. Dan untuk syarat yang seterusnya, semua peserta akan menerima satu sijil penyertaan sahaja bagi pertandingan ini walaupun mereka menghantar beberapa buah video penyertaan. Syarat-syarat yang lain pula, syarat lengkap boleh dirujuk di laman Facebook IR Division dan laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia. Para peserta digalakkan untuk follow dan like laman Facebook tersebut bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini serta pelbagai panduan berkaitan pertandingan mencipta video pendek RAIS ASEAN. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesanan buat adik-adik ya bagi yang kategori 1 tadi Puan yang berminat untuk mengambil bahagian dalam kategori murid sekolah. Walaupun pertandingan ini adalah atas kapasiti individu, adik-adik dinasihatkan mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga serta memaklumkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk menyertai pertandingan ini. Syarat ini merupakan antara syarat asas yang memang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri kepada semua murid yang ingin mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan selain daripada KPM dan JPM. Seterusnya Puan, syarat-syarat dan peraturan pertandingan sudah pun kita ketahui. Bagaimana pula dengan hadiah-hadiah yang bakal dimenangi? Apakah agaknya hadiah yang sedang menanti para pemenang pertandingan mencipta video pendek RAIS ASEAN ini? Terima kasih Puan Syafina. Untuk menjawab soalan Puan Syafina, makluman kepada semua, hadiah-hadiah yang disediakan untuk para pemenang pertandingan ini adalah mengikut dua kategori tersebut. Bagi kategori murid sekolah, Johan akan menerima RM1,100 Malaysia
beserta trofi dan sijil. Bagi naib johan pula akan menerima RM900 Malaysia beserta trofi dan sijil. Dan bagi tempat ketiga akan menerima hadiah bernilai RM700 Malaysia beserta trofi dan sijil. Dan bagi lumayan juga hadiah-hadiah yang dimenangi. Begitu juga tempat keempat dan kelima juga akan menerima wang tunai bernilai RM400 Malaysia beserta sijil, dan tempat kelima akan menerima RM200 Malaysia beserta sijil. Jadi untuk makluman Puan Syafina, bagi kategori terbuka juga untuk 5 tempat pertama akan mendapat beberapa hadiah, iaitu untuk Johan akan menerima RM1,700 Malaysia beserta trofi dan sijil. Dan bagi naib Johan pula akan menerima RM1,300 Malaysia beserta trofi dan sijil. Dan bagi tempat keempat akan menerima RM700 Malaysia beserta sijil. Dan bagi tempat kelima akan menerima RM500 Malaysia beserta sijil. Selain itu, untuk makluman Puan Syafina dan semua yang akan menyertai dan sedang menyertai pertandingan ini, hadiah khas juri penyertaan terbanyak iaitu wang tunai bernilai RM150 Malaysia beserta sijil akan diberikan kepada seorang peserta yang menghantar video penyertaan terbanyak. Video yang diambil kira adalah yang disahkan menepati kriteria pertandingan sahaja. Soalan yang terakhir dari saya, Puan. Sebagai penutup bicara, apakah pesanan Puan kepada orang ramai di luar sana yang sedang mengikuti perbincangan kita mengenai pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN ini? Baik, terima kasih Puan Syafina. Sekali lagi pihak penganjur, saya juga mewakili pihak Sekretariat Pertandingan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Slot Influencer Japan memberi peluang untuk kami sama-sama membuat hebahan berkenaan pertandingan ini. Pada kesempatan ini, pihak kami berbesar hati menjemput orang ramai meluangkan masa dan mengambil bahagian dalam pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN yang berlangsung pada 1 Mei sehingga pada bulan hadapan 30 Jun. Selaku Sekretariat Pertandingan, pihak kami amat memahami Puan, proses yang diambil untuk menghasilkan sebuah karya video amat sukar. Jadi justru itu kami memutuskan pelaksanaan pertandingan ini adalah untuk tempoh 2 bulan agar memberikan ruang secukupnya kepada para peserta untuk berkarya, mendapatkan inspirasi, mengolah idea dan seterusnya menghasilkan sebuah video dengan kandungan yang terbaik. Suka juga saya ingin memaklumkan Puan Fina kepada para penonton yang budiman, hasil karya pemenang pertandingan ini bukan setakat menjadi simpanan pihak penganjur semata-mata, tetapi juga akan bertebaran dalam pelbagai media di semua negara anggota ASEAN. Justru kami mengharapkan agar orang ramai akan mengambil peluang untuk menyertai pertandingan ini dan semoga lebih ramai bakat-bakat baru dapat dicongkil dan diketengahkan ke arena yang lebih tinggi melalui pertandingan ini. Bagi para pelajar sekolah pula, saya ingin memaklumkan pertandingan ini mendapat sokongan dan pengiktirafan markah bagi pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Malah untuk makluman penonton juga dan Puan Fina, program-program pertandingan lain berkaitan ASEAN yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sebelum ini juga memperolehi sokongan dan pengiktirafan markah PAJSK daripada KPM seperti pertandingan kuis ASEAN, pertandingan melakar mural Kenali ASEAN, pertandingan public speaking ASEAN dan pertandingan storytelling ASEAN Folktale. Oleh itu, kami berharap agar berita ini akan menyuntik semangat dan memberi motivasi kepada anak-anak kita di luar dan adik-adik di luar bagi menyertai pertandingan ini untuk mengutip markah tambahan PAJSK tersebut. Akhirnya, harapan kami di pihak Sekretariat Pertandingan bukan sahaja mengharapkan para guru, ibu bapa dan anak-anak
kami juga mengharapkan semua pihak yang di luar sana terlibat secara aktif bagi pertandingan ini. Tetapi juga semua warga muda Malaysia di luar sana akan menyertai bersama-sama. InsyaAllah. Bab kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki. Ya. Tuah manusia siapa yang tahu, Ya, Puan ya? betul. Mungkin pertandingan ini bakal menjadi platform pertama bagi anda semua, terutamanya adik-adik atau anak-anak kita Ya, yang betul. sedang berada di bangku sekolah, malah di institusi pengajian tinggi untuk melangkah lebih jauh bermula dari peringkat kebangsaan ke peringkat antarabangsa Ya. pada satu hari nanti. Ya. Sebagai kesimpulan Puan Syafina, izinkan saya merumuskan kembali perkara-perkara yang saya sampaikan tadi. Ya. Pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN adalah suatu pertandingan secara dalam talian. Tarikh pertandingan bermula pada 1 Mei sehingga 30 Jun 2023. Terdapat 2 kategori, iaitu kategori bagi murid sekolah dan kategori terbuka. Cara untuk menyertainya sangat mudah. Peserta hanya perlu menghantar karya video pendek yang berdurasi 1 minit mengandungi mesej berkaitan bahaya atau kesan buruk infodemik kepada pihak sekretariat menggunakan Google Form yang disediakan dan pelbagai hadiah yang menanti untuk dimenangi. Bagi memastikan anda tidak terlepas sebarang maklumat terkini berkaitan pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN, sila follow dan like laman rasmi pertandingan iaitu Facebook IR Division atau layari laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia. Baik, setakat itu saja siaran kita untuk pada hari ini, dan insyaAllah ada kelapangan, ada masa terluang lagi. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih.